Hai semua. Okey. Tips kita kali ini adalah topik-topik yang melibatkan halaju. Jom kita tengok. Sebelum kita tengok contoh, cikgu nak terangkan di sini, senarai formula yang diberi untuk momentum hanya diberi mv sahaja. So, untuk menulis persamaan pelanggaran kenyal, tak kenyal, elastic collision, inelastic collision, itu yang kita nak tengok sekejap lagi. And satu lagi, kalau perasan kat sini, tidak ada formula impuls dan daya impuls. So kita kena tahulah macam mana nak dapat formula daya impuls. Okay, kita boleh gabungkan formula nombor 1 dan formula nombor 5, kita akan dapat daya impuls. So F bersamaan dengan M darab V tolak U per T. Okay, kita gantikan A dengan V tolak U per T, dapatlah persamaan daya impuls iaitu MV tolak MU per T. Okay, ini daya impuls, impulsive force. Okay. Untuk impuls pula, kita boleh menggunakan FT ataupun MV tolak MU. Yang bawah ni impuls. Okay, dua persamaan ni tak diberi, tapi ada tak ditanya dalam soalan SPM. Okey, jom kita tengok. Soalan SPM melibatkan formula ataupun prinsip keabadian momentum, ada keluar pada tahun 2012, soalan nombor 7, yang mana soalan tu maksudnya kalau kita nak selesaikan, formula dia tidak ada di bahagian hadapan senarai formula. Sebab bahagian hadapan senarai formula dia hanya bagi tahu macam ni je, MV. Jadi macam mana kita nak menulis persamaan bagi pelanggaran ini. Okay, so untuk pelanggaran ni kita kena tahu sebelum dan selepas. So sebelum pelanggaran 1.5 kg bergerak dengan 2 meter per saat melanggar satu objek yang pegun. Macam cikgu terangkan tadi, objek ni kalau dia pegun, dia tidak ada halaju. So bila tak ada halaju, darab dengan jisim dia 1 kg. So objek 1 kg ni tidak ada momentum. Tapi objek 1.5 kg dekat belakang bergerak, melanggar dia, dan lepas melanggar dia orang bergerak bersama-sama. So ini adalah pelanggaran tak kenyal. Okay, pelanggaran inelastik. So macam mana kita nak menulis persamaan dia tanpa perlu menghafal? Okay, kita ambil macam ni dulu. Jisim 1 halaju awal 1, and then jisim 2 laju awal 2. So pergerakan tu cikgu anggap dia ke kanan lah. Sebab tu dia boleh berlanggar sebab bergerak ke kanan. And then selepas berlanggar, jisim 1 dah bercantum dengan jisim 2 dan mereka bergerak dengan laju yang sama. Okay. So selepas ni adalah matematik algebra. So kita masukkan 1.5 darab 2 campur dengan 1 darab dengan 0. So momentum sebelum pelanggaran tu berlaku adalah 3 kg ms negatif 1. Okey, selepas pelanggaran momentum dia pun sepatutnya akan dapat 3, tapi dia 1.5 campur 1 kg darab V. So 2.5 V. Okey, 2.5 kg darab V lah. So kita nak mencari halaju akhirnya, 3 kg ms negatif 1 bahagi dengan 2.5 kg, dapatlah laju akhir bagi objek tersebut bergerak ialah 3 bahagi 2.5, 1.2. kg potong, tinggal ms negatif 1. Alright. So, contoh lain soalan momentum yang pernah keluar dalam kertas 2 adalah seperti ini. Soalan lain melibatkan momentum di sini. Bola bowling berlanggar dengan pin bowling dan mereka lepas berlanggar bergerak berasingan. Jadi di sini pelanggaran ini adalah jenis pelanggaran kenyal. Pelanggaran yang kita panggil elastic collision. So ini soalan di bahagian kertas 2, soalan nombor 5. Selalunya soalan nombor 5 ni dia lebih kepada perbandingan lah. Okey. So diberi di sini untuk soalan di sini diberi momentum sebelum bagi bola bowling adalah 2.5 dan pin bowling waktu tu dia tengah pegun sebelum bola bowling sampai. So tidak ada momentum. Tapi lepas berlanggar, momentum bola bowling berkurang menjadi 0.4 dan pin bergerak lebih laju, dah kena langgar kan. So dia ada
momentum yang lebih besar. Jadi kalau kita tengok jumlah momentum sebelum adalah 2.5 campur kosong, dia mesti sama dengan jumlah momentum selepas, 0.4 campur 2.1. So jumlah momentum sebelum adalah 2.5 kgms negatif 1, selepas pun 2.5 kgms negatif 1. So inilah mengikut prinsip keabadian momentum. Okay, name the physics principle, prinsip keabadian momentum. Principle conservation of momentum. Alright, ada tak contoh lain yang melibatkan hal laju? Ada. Macam cikgu terangkan tadi, impulse. Okay, macam mana contoh soalan impulse yang pernah keluar SPM? Ini adalah contoh soalan melibatkan impulse. Alright. So, di sini macam cikgu terangkan tadi, ramai pelajar selalunya tersilap dan tersangkut bila dia lupa yang hal laju ada arah. Jadi, bila ke kanan, contohnya objek tu, tenis ball tu, bola tenis tu bergerak ke kanan melanggar dinding konkrit. So, bila ke kanan, nilai 50 meter per saat ni adalah positif. Tapi bila dia melantun balik, dia ke kiri. So, bila ke kiri, arahnya ke kiri, kita kena nilaikan dia sebagai negatif 45 ms negatif 1. Sebab hal laju ada arah. Velocity ada arah. Okey. So di sini diberi bola tenis itu berjisim 0.058. Okey, bola tenis berjisim 0.058. So untuk mencari, dia tak minta daya impuls, dia minta impuls. So bila dia minta impuls, kita pun boleh menulis formula impuls. MV minus MU. Okey, kena tahu akhirnya adalah lepas dia pantul, yang ini awal. Okey, so 0.058 kilogram darab dengan laju akhir negatif 45. Yang tu yang kena hati-hati. Mesti ada negatif sebab dia ke kiri. And then ditolakkan dengan 0.058 didarabkan dengan 50. So dari situ kita akan dapat negatif 45 darab 0.058 adalah negatif 2.61 ditolak dengan 2.9. So jawapannya adalah negatif 5.51 kgms negatif 1. Kenapa dia negatif? Sebab dia ke kiri. Alright. So itu melibatkan hal laju. Jadi secara kesimpulannya, apa-apa yang melibatkan hal laju kita perlu faham. Kalau objek bergerak ke kanan, hal lajunya positif. Kalau objek bergerak ke kiri, hal lajunya negatif. When object move to the right, velocity is positive. Object move to the left, velocity is negative. Okay, itu kena penting. And then formula untuk momentum diberi, tapi tidak diberi formula untuk daya impuls, impulsive force dan juga impuls. So kedua-dua topik ni melibatkan hal laju. Okay, melibatkan velocity. And satu lagi subtopik yang melibatkan velocity adalah tenaga kinetik. So tenaga kinetik bermaksud tenaga yang hanya ada bila ada V. So bila ada V tu maksudnya apa? Bila ada hal laju maksudnya apa? Bila objek bergerak. Selagi objek tidak bergerak, objek dalam keadaan pegun, V-nya kosong, jadi tidak ada sebarang tenaga kinetik. Okay, itulah dia perkaitan velocity dengan subtopik-subtopik yang lain. Okay, so see you again in the next video. Don't forget to subscribe kepada channel ni untuk persediaan korang menghadapi SPM. Okay, bye-bye semua.